Okey, kita masuk part yang kedua. Kita nak buat report format. Okey, sebelum masuk report format tu, aku nak ajar beberapa benda yang basic lah dalam yang tak ada dalam tools tu, tapi dia ada benda-benda yang macam penting lah. Contoh first aku nak cerita pasal footer dengan header. Okey, footer dengan header dia ada special dia punya tools kat sini. Contoh pernah selalu ada yang jenis yang suka pakai footer dengan header tak untuk buat background? Kenapa tak boleh ada? Tak juga. Okay, contoh macam aku nak buat background yang sama untuk setiap page. Contoh kalau aku tak pakai ni, okay, setiap page ni tak ada background. Tapi kalau kita insert gambar biasa, dia akan keluar dekat page yang kita nak je. Tapi kalau kita nak letak background untuk semua page, kita boleh letak dekat header kita. Buka header tadi, double click dekat header. Lepas kita letak satu gambar. Bila kita letak, kat semua page akan keluar. So dia akan keluar macam ni lah. So tak terganggu lah. Apa-apa kita edit, kita tak kacau edit dia. Ni function dia. Contoh satu lagi kalau contoh kita nak tulis contoh kat sini kita nak letak nama subjek ke, course ke, nama uni ke kat tepi. Kita clear MKL. Kita nak letak apa kita punya nama benda-benda ni kita nak letak dekat tepi tu. Kan ada kadang-kadang nak letak dekat front page lah apa kan. Nak letak nama benda ni. So boleh letak je. Susah pula. Okay. Kita letak kat tepi ni. So mungkin kalau kita nak buang dia punya fill ke kan. Tak jenis fill outline, tak nak outline je lah. Ambil no outline. So aku keluar kat sini. So bila tutup, dia akan keluar benda ni kat tepi ni. Kalau print dia akan jelas lah, dia akan gelap. Yang ni memang tak nampak macam kabur kan. Macam page number pun akan kabur. Tapi kalau kita print dia akan gelap bawah ni. Kat semua page akan nampak. Tu function dia. So contoh nak buat different first page ni. Contoh different first page. Bila kita buat different first page, kita akan buat buka Okay, contoh first page ni kita apa-apa kita buat dekat first page, kita tak kacau dekat page yang lain. Kita letak kita punya page number kat sini kan. Jadi kita letak kat sini, page lain tak keluar. Itu function different first page. Kalau setakat nak buat report kan, page pertama tak nak page number kan, page kedua baru nak ada page number, pakai different first page je. Contoh kat sini tak nak page number kan, kita nak letak page number kat sini, kita letak je page number kat sini. Tapi kenapa nombor 2? Soalan. Sebab nombor 2 tak ada hal. Kita boleh format dia. Kita ambil start at 1. Start at 1 kat sini. Kat sini dia 1. Okay, masa kita kena letak dia start dekat 0. Dia boleh start negatif ke? Boleh. Tak ada masalah. Ya ke? Tak tahu. Mana boleh. Suka hati je kan jawab. Tak boleh. Start dari 0 lah. Kalau nak page pertama tu dengan 1, maksud start dekat dengan 0. So di 0 kat sini, page pertama ni akan start dengan 1. Jadi kalau kita nak start kat bawah-bawah tu, kita kena buat section lah. Kalau contoh page pertama tu tak nak page number kan, lepas tu ada Roman pula kan, lepas tu ada page biasa kan, rabbit number kan. Tu kena buat section. Section break sekejap je aku ajar. Yang tu dah ada dalam video YouTube dah pun, aku dah buat lah. Tapi tak apa, kelas ni aku akan ajar detail. Okay, different page kat situ. Nampak kalau aku hilangkan tadi, dia ada balik. Dia start yang 0. Okay, contoh kita nak buat paging number macam buku tu. Buku surat pertama dekat belah kiri,
page number tu belah kanan contoh betul kita nak page pertama ni kita punya muka surat kat sini, page 2 muka surat kita kat sini. So cara dia kita guna different odd and even page. Nampak kat sini even page, kat sini odd page. So kita ada beza lah kat sini. So, kita boleh letak nombor kat sini. Betul. Ambil belah kanan. Belah berarti boleh setting balik format. Continue ke, start at 1 ke. Start at 1 lah. So kat sini start dekat tepi. Yang ni untuk even page kita letak dekat belah sana contoh. So dia akan boleh bezakan nak page kat sini, pakai different odd and even page. Yang ni dekat kita. Yang lain-lain ni rasa tak ada apa pun, nak letak gambar ke, nak set up header footer ke. Ni nak pergi header, nak letak apa-apalah design yang ada kat header kalau nak letak footer macam ni. Pandai-pandai lah kalau nak pakai. Saya tak pakai pun. Dan ni kalau nak set up dia punya side position ke apa semua kat sini lah. Yang ni je penting yang aku selalu pakai. Okay, settle lah dekat footer dengan header. Okay, aku masuk dekat buat listing. Okay. Listing ni kalau siapa yang nak buat FYP ke, nak buat thesis ke, sangat penting lah. Nak buat listing. Sebab apa penting? Aku nak bersin lah. Tak jadi tak bersih. Okay, kenapa penting buat listing? Sebab kita akan susun dokumen kita dengan cantik tanpa. Kalau kita numbering, selalu tak kalau kita buat numbering kan, dah masuk chapter bawah, tiba-tiba number tu tak bersambung. Macam dia tak nak sambung, ataupun kita sendiri yang problem sebab susun-susun tak betul nombor tu tak bersambung lah apa kan. So bila buat listing dengan betul, numbering kita akan kacau langsung. Okay, contoh aku dalam dokumen ni aku pakai listing yang ni aku custom. Okay, yang ni aku tunjuk macam mana nak custom listing. So take note lah siapa yang tengah tengok ni, tengok macam mana aku nak buat custom listing. Aku akan ambil yang ni tau, yang dah ada nombor kat tepi ni, 1.1, 1.1, semua benda ni aku akan ambil yang ni. Okay, list aku sekarang yang ni. Tapi okay, contoh nanti keluar nombor 1 lah. Tapi okay, dalam kita punya report kita nak kepala chapter tu adalah heading 1, dan kita nak pastikan dalam dokumen kita dia detect benda tu sebagai chapter. Contoh kalau aku tak buat listing, contoh macam report aku punya apa FYP tu rasa aku tak buat. Tak nak aku buka ni lah, aku punya intern lah, intern report. Lambat Okay, intern report ni aku tak complete tau, ikut format, mengarut sikit. So contoh dekat gambar, contoh gambar ni kan, gambar ni tak ikut format betul tau, caption. So kalau contoh aku insert caption kat sini, bila aku letak numbering, include chapter number, memang macam kat sini memang nampak macam okey kan. Tapi bila aku letak, dia akan keluar kosong, figure 0.1. Sebab apa? Sebab dia tak detect pun chapter kat dalam dokumen aku, sebab tak buat listing tadi lah. So bila kita buat kita punya table, kita punya figure, kita nak letak include chapter number, dia tak detect, tak ada chapter dalam kita punya dokumen. So dia akan start yang kosong. So penting lah kalau kita buat listing dengan betul. So apa yang berlaku kat sini, nampak aku tunjuk macam mana nak custom dulu. Pergi ambil yang ni tadi, yang ada nombor 1 kat depan ni, 1 semua. Lepas tu pergi dekat define new material list. Okay, dekat define new material list ni, dekat level lain, yang lain-lain ni dah betul dah, tak payah kacau. Dekat yang 1 ni, tulis je chapter kat depan tu. Tulis je chapter. Lepas tu yang ni ambil nothing lah. Kalau first ni ambil nothing, yang kedua ni biasanya aku ambil space kot. Space level 3 space. Tak pun nak tab pun boleh je, tak ada masalah.
ikut suka, ikut format yang ditetapkan lah. Pastikan yang lain ni betul lah, tak ada rasa, tak ada masalah dah kot, tak ada kacau pun. Kita tekan je OK. So kita punya listing kita dah siap lah. Apa-apa format kita nak masuk apa-apa format kita punya thesis, nak menumbering macam mana pun kita takkan terkacau. Contoh aku tunjuk. Okay, ni chapter 1. Lepas tu kita masuk kita punya introduction. Yang ni kita nak dalam kita punya 1.1 contoh. Kita tekan je dekat atas ni, ambil je yang ni. Okay, kalau kita nak tukar dia punya ni, kita modify je lah. Color dia, hitam dia, nak tulisan dia, nak saya apa, 12 bold kan. Setting dulu siap-siap. Okay, untuk semua lah, semua heading chapter ni pun kalau nak modify warna nak hitam, nak 16 ke, ideal ke apa-apa lah, 14 lah biasa. Nak bold, okay. Sebab dia akan keluar. Dan semualah setting, okay. Contoh ni 1.1. Dia numbering dia tak sama macam numbering biasa. Kalau numbering biasa kita akan tekan enter, dia akan keluar 1.2 terus kan. Tapi listing dia lain, cara dia lain, tapi dia takkan lari langsung. Contoh kat bawah ni kita ada satu lagi chapter baru. Chapter baru kita punya sub chapter lah, 1.1.1. Dia akan keluar terus. Nak bawah lagi yang baru kan, besar sikit, 1.1.2. nampak numbering dia follow sama je. Kita highlight je, kita ambil, nampak dia akan keluar sama. Untuk kita masuk bab kedua, apa-apalah aku malas fikir. Nak dengan 1.2 kita ambil je mana heading kita yang tadi, kita keluar macam ni. Dan seterusnya lah sampai habis. Lepas tu contoh nak masuk chapter baru, chapter 2 kita tekan je terus heading, kita keluar chapter 2. Nampak kat sini. Lepas tu dekat, kalau kita dekat kita punya navigation pane, kita akan masuk lah, ada kat sini. Tahu submit. Beres. Buat lah tadi. Dia tak kacau kalau yang justify semua tak kacau kan. Justify tu part lain, tak ada kaitan dengan header. Tak, maksud aku kat chapter kat header tu kita tak just kita buat nak bagi dia tengah kan, chapter 1 tu. Bagi tengah tak kacau pun aku. Tengah ni tengahkan je lah. Tengahkan je. Apa? Okay, thank you. Ada nak tanya ke? Tak ada? Tuan-tuan, apa je? Untuk chapter 2 ni kita punya ni untuk kita buat tajuk semua tu kan. So nanti kalau kita terus untuk table of content tu, dia akan terus masuk lah apa yang kita buat ni. Betul. Nak tengok? Tengok sekejap aku tutup. Okay. Dan aku tambah satu muka depan. Okay, untuk kat sini kita nak letak kita punya table of content. Ni aku dah settle heading semua, contoh dah siap sampai chapter 5 semua kan. Dah siap semua kepala-kepala ni, kita dah siap. Dah isi content semua dah siap. Kalau kita nak isi table content, tekan je, ambil siap. Nampak? One click, siap semua. Nampak Sebab tu pentingnya buat listing. Kalau contoh benda table content kita dah buat, lepas tu macam kita tambah lagi. Okay, contoh ni mesti kalau logik kat sini dia mesti akan start 2.2. Kalau kita numbering dia tak akan lari. 2.2, 2.1 okey. Kita start baru mesti dia akan start dengan 2.2. Bawah 2.2 ni mesti ada 2.2.1 kalau kita nak. Lepas tu kalau nak buat ABC pun pakai yang point-point tu ABC pakai numbering lah macam ni. Tu listing ni untuk by heading chapter kita je. Kita punya tajuk kita punya macam kepala-kepala yang kita nak masuk dalam table of content. Kalau setakat nak numbering dalam chapter tu, macam ABC ke, 1, 2, 3 ke apa tu pakai numbering biasa je. Yang ni. Faham So benda ni contoh okay. Jadi kita dah buat chapter 1, chapter 2. Okay, macam aku tunjuk tadi, kalau kita letak gambar, dia tak detect chapter kan. Okay, sekarang ni
Aku letak dekat bawah 2.1 ni. Aku letak satu gambar. Okay, macam mana nak letak caption dekat gambar ni? Gambar ni boleh tukar tau. Sekejap aku tunjuk sikit pasal gambar Sekejap ni, okay. Contoh kat sini. Aku buka terang pada gambar. Contoh aku letak gambar kat sini. Gambar ni dia banyak option tau. Contoh kita nak letak kat sini. Position dekat sini. So boleh ambil ni gambar, kita boleh tukar position nak letak kat tengah ke, dekat depan ke, dekat ni ke, dekat sini ke. Ni banyak-banyak lah option. Ni satu, okay. Ni position. Untuk wrapping, kita boleh ambil dia dekat in front of text. So in front of text ni kita boleh suka hati bawa ke mana-mana gambar itu tanpa kata tulisan. Nak jadikan background, kita hantar je ke belakang. Hantar ke belakang tu Dia tak pergi belakang. Macam behind text. So dia akan pergi belakang text. Dan macam-macam lah. Macam tu. Apa dia? Dia bawa ke depan. Lepas tu kalau nak wrapping ni, contoh dia ada banyak pula square. Kalau square ni maksud dia akan betul-betul kotak lah. Kat sini. Dia akan kotak bawah. Lepas tu type ni dia akan follow rapat lah ke tepi. Lepas tu true ni macam dia ni kalau petak tak nampak dah aku tukar bulat. Okay, macam mana nak bulatkan gambar ni? Kita crop dia. Ambil aspect ratio 1.1 to 1. Okay, 1 to 1. So kita crop lagi, ambil crop to shape. Ambil dah bulat. So dia akan nak crop bulat macam ni. So bila kita nak buat wrapping ni tadi, true ke, kita akan nampak lah. Nak type ke, nak square ke, top and bottom ke, behind text ke, in front of text ke, ikut suka lah kat sini. Ni pasal gambar Dia terang kat situ. Masuk yang tadi. Okay. Kat sini kita nak insert caption. Okay, insert caption. Kita pergi je insert caption. Okay, kat sini pastikan figure tau. Pastikan figure. Jangan ambil table ataupun yang lain. Yang ni aku tambah sini. Rajahan ni. Semua kan. Pastikan figure. Dalam numbering, pastikan ambil include chapter number. Sebab kita dah buat listing yang tepat dah. So, pastikan masuk include chapter number. Lepas tu kat sini kalau nak titik, ambil lah period. Period Heading, ni heading 1 lah. So, pastikan ikut chapter number, figure, lepas tu tulislah nama kita punya figure. Itu ok je, sudah keluar. Untuk setting tulisan ni, kita boleh modify dekat atas ni. Cari nama di caption. Mana caption? Tak jumpa. Ni caption ni, kita bolehlah modify dia. Nak tulisan apa, Arial ke, nak gelap ke, nak besarkan 12 ke, bold ke apa, ikut suka lah, tak nak kita lihat lagi. Masa dah akan keluar macam ni. So siap lah kita punya caption kat gambar. So bila kita nak add kita punya list of figure, kita pergi kat reference, kita pergi insert table of figure ni, pastikan kat sini figure, tu je. Dengan ada dot ke tak kat sini, boleh pilih sini lah. So, ok je. So, kita akan keluar list of figure kat sini. Tuan, tanya. Kalau figure kan kat bawah kan, dia punya caption kan. Kalau table kan kat atas kan. Macam nak buat nak ajar lah. Dapat sabar. Okay. Sabar Contoh kita buat table pula. Okay, contoh table. Kita nak kita tekan ni table ni, kita tekan kotak ni. Right click kat dia. Kita insert caption. So bila insert caption, kita ambil table tau. Kita ambil table. Biasanya akan above lah. Above selected item. Table pun ikutlah nama dia apa. Pastikan numbering, include chapter number. Sudah akan keluar macam ni. So ok je, dia akan keluar. Kita nak ke tengah ke apa ikut lah. Nampak dia akan keluar macam ni. So bila kita nak masukkan list of table. Ada dia ni. Okay, jadi kita nak masukkan
page list of table. Kita tekan benda yang sama tadi, tapi ambil table kat sini, ambil table. Tekan OK. So, kita punya tu akan keluar list of table. Nampak? Ada tak faham kat sini? Yang tertinggal ke apa? Okey. Faham. Tak, okey, siap kita punya listing. Sebab tu aku kata listing ni penting, contoh. Tapi contoh ni listing bila aku starting buat. Contoh kalau kita punya dokumen tu dah siap dah. Tapi kita nak edit listing. Macam mana pula? So contoh aku buka FYP aku. FYP aku ni aku tak buat listing pun. FYP 1, FYP 2 aku buat listing. Dah siap lah listing dia. FYP 1 aku nak mengarut. Okey. Maksudnya dekat sini pun heading-heading ni tak betul. So macam mana nak buat? Tukar je listing kat sini. Ambil listing yang kita nak tu. Yang ni. Kalau kita tengok. Banyak lah dekat sini chapter 3. Dekat sini chapter 3. Dekat sini chapter 1 lah. Chapter mana maksudnya kat sini kita pandai-pandai manual balik. Kita edit mana yang tak perlu. Maksud yang benda ni tak ada, kita padam. Okay, chapter 1 kat sini tak nak. Okay, contoh list of figure ni kita nak masuk table of content. Kan? Kita nak masukkan list of figure. So, tapi kita bukannya list of figure ni bukan chapter 1. So, kita kena pastikan dia heading 1 juga. Tapi perkataan chapter 1 yang kat depan dia ni kita padam. Pastikan tak ada perkataan chapter 1. Dan chapter ni kita jadikan dia heading 1. Tadi saya keluar 2 kali. Nampak? So, ni nampak dia beza. Ni dia ada perkataan chapter ni dia ada kotak. Kalau yang ni yang kita tulis. Yang kita tulis ni kita padam lah. Yang ada kotak ni kita setirkan. Mana yang rasa kepala heading yang tak betul tu kita betulkan. Betul yang ni nampak dia punya heading ni tak betul ni. So kita tukar balik, tukar jadi heading 1. Ni tukar salah, padam. Apa kalau nak formatting dia kita nak padam, kita boleh padam kat sini. Okey, tekan pemadam ni. Tak pun tukar sendirilah. Tukar sendiri je. Nak ke tengah ke apa semua, setting kat sini. Chapter tu ni tak ada kat sini. Nampak dia akan nombor ni, dia akan betulkan balik. Yang ni dia tak numbering ni salah. So kita betulkan balik. Tekan je. Setiap kita punya header ni kita betulkan balik. Betulkan. Kalau macam ada level 2 punya header ke 1.2 macam ni kan, 2.3.1 macam tu lah. Kita betulkan balik dia punya header. Semua kepala ni kita akan betul-betul balik. So dia akan follow kita punya listing dengan betul lah. So numbering semua tak akan lari lah lepas tu. Walaupun kita punya TC dah siap, tapi listing tu kita betulkan balik pun tak ada masalah pun. So bila kita letak table content, kita akan letak dengan kita update table content boleh update lah. Update entire terus. So dia akan masuk yang betul lah. Tapi yang ni aku salah lah sebab tak edit semua. Macam tu lah cara dia. So siap buat listing. Nak tanya lagi? Ada tak faham? 10.30 lah, aku sorry buat Ada tak faham? Tak ada Faham. Okay. Ramai kat dah keluar. Kita nak buat page number. Semua tahu ke nak buat page number ke? Memang ramai yang tak tahu. Aku dah pernah ajar dah kat YouTube pun. Kalau ramai yang tak tahu apa ajar? Tak tahu. Ajar dia. Ajar Okay, contoh. Okay, aku ambil yang ni lah. Kat sini kita main peranan kita punya section break. Macam mana? Macam mana nak letak kat atas? Apa pun tak kacau.
Apa pula kat sini? Sekejap tak tahu macam nak letak muka surat kat depan. Tak apalah, anggap ignore lah ini. Buat baru je lah. Senang sikit aja. Contoh kat sini kita nak buat kita punya depan cover page. Lepas tu kita ada contoh dia ada 3 muka surat ni kita nak letak dalam dalam Roman lah, Roman number. 3 muka surat ni tentu acknowledgement ke apa kan, apa-apalah kat sini. So, kita punya abstract ke ya. Pergi table of figure kan, semua benda tu kan kita nak masuk dalam Roman. Lepas habis semua benda ni kita nak satu lagi, baru kita masuk content kita. So kat sini chapter 1. Okay. Maksudnya kat sini kita nak muka surat depan ni tak nak page number. Dekat 3 page ni kita nak Roman. Kat sini baru kita nak start dengan page nombor 1. Okay. Cara pertama kita kena buat yang ni, boleh je kita nak different first page kan terus, tapi tak nak bagi salah faham, aku malas buat yang tu lah. Aku buat terus section break kat sini. Ok, cara dia pergi dekat layout, kita isi dekat benda terakhir dalam page pertama tu, bawah sekali dekat benda terakhir. Kalau aku kat sini lah kita letak section break. Page break ni kita padam lah. Okay, aku letak section break kat sini. Break, section break, next page. Section break, next page. Bilang section break, next page. So, kalau kita tengok, kita tak nampak benda tu. Tapi dia ada lah kat sini. Nampak benda ni. Dia ada line ni. So, ada section break, next page kat sini. So, bila ada section break, next page, nampak kat sini. Dia ada section 1. Kat sini section 2. Nampak So, kita betul kat sini muka surat Roman pertama, Roman kedua, Roman ketiga. Ok, ni muka surat terakhir kita. So, dekat page yang seterusnya tu, kita letak satu lagi section break. Section break ni kita letak dekat page yang kita nak asingkan section. Antara nak letak dekat page yang terakhir dekat section tu, ataupun dekat permulaan page sesuatu chapter tu, ataupun kita nak buat section baru dekat muka surat tu, kita letak dekat awal dia. Kalau kita nak letak section break dekat page sebelum, pastikan letak kat bawah sekali. Yang ni kita nak letak dekat atas ni sepatutnya, tapi aku boleh je pilih untuk letak dekat awal dia. So boleh letak kat sini. So dah keluar kat sini, nampak? So kalau kita tengok, ada section 1, section 2, kat sini section 3. Ok, untuk bezakan antara page yang kat sini dengan sini, tak same as previous ni kita padam. Kat page kedua ni, kita tekan link to previous ni, kita jangan linkkan dia. Okay, masa kat sini kita biarkan kosong kan, okay, biar kosong. Kat page kedua ni, dekat section kedua, kita setting dia format page number. Kita start dekat 1. Lepas tu kita ambil setting Roman number. Ok, kita buat format. Kita boleh insert, letak je nombor 1. Nampak dia keluar macam ni. Sampai dekat page ketiga tu, kat sini. Nampak kat sini kita tak letak format lagi, dia akan keluar dengan nombor keempat. Okay, untuk betulkan dia, dekat page yang kat sini, kita format dia balik. Kita start at 1. Pilih nombor 1, 2, 3 yang biasa. Ok, so dah siap. Kalau kita tengok sini, page depan kita tak ada page number. Kat sini Roman 1, 2, 3. Kat sini dengan 1, 2. Kita besar sikit. Tak ada page number kat sini. Kat sini Roman 1,
Roman 2, Roman 3. Okay, chapter 1 ni baru dengan satu page 2. Okay, nampak? Faham? Ada tak faham? Kiranya kalau kita dah tak link dia dengan previous, semua section dia terus tak link dengan previous kan? Tak juga. Lupa juga sebenarnya. Kalau boleh, jangan link lah. Oh, yang tadi, sebab aku link sebenarnya kat sini. Kalau boleh jangan link lah. Patutlah. Sebab tu dia keluar tadi nombor kat sini. Kalau tak link, dia tak keluar nombor. Tapi boleh je, kalau nak link boleh je. Tapi setting lain lah maksudnya. Sebab dia dah section baru kan. Kira kalau tak link tadi, dia terus start, tak payah pakai start from one tadi tu lah. Kena juga start at 1. Tapi dia kira nombor dia tak keluar lah macam tadi kan. Keluar nombor 4 kat sini. Okay. Kalau tak link tu dia tak keluar nombor. Okay, nampak? Dia tak faham? Okay, siap number apa lagi nak buat page number sudah, buat list of figure dah, list of apa, table of content dah, buat apa lagi, citation and reference. Tadi ada orang nak belajar citation. Ni yang orientation. Apa? Orientation page tu, landscape dengan portrait. Oh, benda-benda tu. Okey. Baru teringat. Dah sebab ingat ya. Benda-benda tu banyak lah. Okey, mana tadi page? Ni okey. Okey, contoh konsep dia sama je. Kita guna section break. Contoh dekat page yang ni. Kita tengok kat sini section 3 kan. Okay, kita buat page baru lah. Tambah page satu lagi. Okay, kat sini kita nak page yang ni kita nak dalam landscape ataupun landscape lah. Page lain dah dalam ni. So kita nak tukar dia jadi landscape. Okay. Dekat sini kita kena tambah satu lagi section break. Maksudnya kat sini kita letak break next page. So kat sini kita akan ada section 4. Section 3, section 4. Kat sini kalau nak same as previous pun tak ada hal sebab kita bukan buat page number dah. So dekat page yang ni kita pusingkan je layout, orientation, landscape. Nampak? Dekat page ni je. Contohlah page sebelah pun kita tak nak dalam kita nak dalam portrait balik kan. So tambah page baru. Dia dalam landscape juga. So nak tukar dia, kita buat page break, section break baru dekat page yang baru ni. Tambah lagi satu next page. So kat sini kita pusingkan balik. Kalau senang kita isi terus dekat awal dengan akhir dekat page yang ni. So kita tukar dekat page ni je. Page ni tak kacau pun. Kalau kita kat sini kita punya ni kan. Sebab ni section 3, section 4, section 5. Sebab ada beza. Contoh untuk margin, kita akan ambil margin yang dah. Contoh punya quality lah. Quality ni tak kacau pun. Contoh okay, dekat page yang ni, page chapter 1 ni kita nak margin yang berbeza. So nampak kat sini section 3 kan, section 3. So aku kena asingkan page ni je. Cara dia dekat dekat perkataan pertama ni kita letak satu section break tadi. Letak section break. Next page. Sebab dia kalau ada ke sebelah tu, kita bawa dia ke sebelah ke atas. Yang ni naikkan atas. Sebab dah ada satu kat sini. So tak payah letak. Sebab dah ada. So dekat last page ataupun kita letak terus dekat page sebelah pun tak ada masalah. Mana-mana lah. Letak kat page sini kat bawah. Kita letak satu lagi section break. Okay, maksudnya kat sini. Kat sini section 2 kan, section 2, section 3, section 4. So section kat sini je yang berbeza. Okay, jadi kat sini ada margin yang dah set dah kat sini. So margin kat sini kita nak asing. So kita kat sini kita tukar je dia punya margin. Layout margin dia. Boleh ambil apa kalau custom lah.
ikut format yang lecturer bagi. Nampak aku nak tunjuk. Kat sini margin macam ni, kat sini margin tetap sama macam tadi. Tak kacau tu. Tak ada beza. Kat sini margin, kat sini. Cara dia isi section break dekat depan dengan akhir dekat page yang kita nak asingkan tu. Sama juga nak buat landscape, portrait ataupun nak buat column pun sama juga. Contoh dekat page ni kita nak buat 2 column. 2 column kat sini. So, ambil je kat sini. Dekat page ni je, page sebelah tak kacau. Okay. Contoh macam aku nak buat IEEE, kita nak buat report IEEE lah contoh. Di kat atas ni kita nak buat 1 kolom. Lepas tu kat bawah ni kita nak buat dalam 2 kolom. Ya, contoh Copy yang ni. Okay, yang ni kita kena letak section break tapi continuous. Contoh aku letak yang ni section break, ambil continuous. Continuous ni dalam page yang sama. Kita nampak dia ada section break kat sini. Continuous. So kat sini kita boleh pusingkan dia. Kita boleh tukar jadi 2 kolom lah. Nampak? Sebab ada section break continuous kat sini. So dia akan 2 kat sini. So kalau kita nak dekat sini contoh kat sini kita nak putuskan terus. Kita nak ada apa pun, tak pernah letak gambar ke apa kan. Kita boleh letak column break. So kita putus kat sini, kita pergi ke sebelah terus. Macam tu. Lepas tu kita nak kat bawah ni kita nak tulis jadi 1 column balik. So kita letak satu lagi continuous section break. So kat bawah ni kat sini kan. Dekat bawah ni kita boleh tulis macam biasa lah. Dalam 1 kolom. Faham? Nampak Okay, kau ada yang dah nak pergi ke apa kan, nak keluar dah ke, kau boleh ambil gambar kita buat program malam ni. Tu share lah kat Twitter kau, tag aku sekali. Nanti aku retweet balik. Sebab nak bagi kita nampak meriah lah benda-benda ni, program ni. Sebab dalam grup Telegram dah 200 lebih, tapi yang join 40 lebih je. Jadi kita share-share lagi lah supaya ramai lagi join. Sebab aku buat benda ni free je. So ramai lagi dapat ilmu ni, lagi ramai lah dapat tulis thesis dengan lagi baik lah, insyaAllah. Boleh tolong share-share. Boleh bos. Kau sambil tak ada. Okay, tadi kita nak buat reference. Ada yang nak tahu kan buat reference? Ada kan? Okay. Ada. Maaf tanya. Untuk yang margin tadi. Saya tak faham. Margin tu untuk apa sebenarnya? Okay. Margin ni macam ni. Okay, contoh dalam format penulisan thesis dia ada setup margin. Contoh aku buka. Ni UTHM punya. Rasa ada budak tu UTHM tadi masuk dalam ni. UTHM punya format macam ni. 4, 2.5, 2.5, 2.5. Ni margin dia. Macam uni aku ada juga. Uni aku punya margin macam ni lah. Tak rindu lah. Mana dah? Tak rindu. Tapi adalah sama je. 4, 2.5, 2.5 juga. So ni lah margin dia. 2.5, 4, 2.5. Tapi biasanya ada universiti yang jenis nak page pertama setiap chapter. Maksud chapter 1 kan. Page pertama tu dia nak ada margin yang beza sikit. Tak tahulah kenapa. Tapi dia nak margin yang berbeza. So nak setting margin tu, itulah cara aku tunjuk tadi. Macam itulah cara dia. So contoh macam nak set up margin tu tuan. Kat sini. Lupa nak beritahu. Okay. Nak set up margin. Pergi custom. Dia tulis kat sini. Nak top tadi kan. Kalau ikut yang UTHM punya. Mana? Ni. UTHM punya. Atas 2.5, 4. Belah left ni 4. Right. Bawah bottom 2.5. Semua 2.5. Left je yang 4 kan. So nampak. Sini 4. Sini tukar 2.5. 2.5.
So okey je. Dia akan keluar ikut margin yang kita set up. Ni lah cara penulisan TC yang betul, ikut margin yang disetkan. Set up dulu. Okay, faham Saya dah siapkan margin semua. Okay, aku nak tunjuk citation. Citation, aku recommend kalau yang baru nak try buat citation apa, pakai Mendeley, serius. Aku tak pakai sebab aku dah siap citation aku. Tapi kalau nak tunjuk juga, aku tunjuk. Okay, contoh kita buat satu, kita ambil code okay, contoh kita punya ayat ni, kita code daripada satu journal lah contoh kan. So kita pergi kat reference, kita insert citation. Kita add new source lah sebab kita baru nak buat kan. Dan sini aku dah siap dah. Okay, contoh add new source. Kita isi lah, kita punya ni buku ke, journal ke atau apa-apa pun lah berkaitan sumber kita cari tu. Kita ambil journal. So kita tu nama contoh nama dia, orang dia author. Kalau ada ramai, tambahlah kat sini. Title apa-apalah. Contoh 10 page yang keberapa yang kita ambil tu. Dan lain-lain lah. Banyak lagi sebenarnya kalau nak ikut. Kalau nak full boleh lah buka. Tak nak, ni je yang penting. Itu okey. Bila dah okey, dia akan masuk dalam kita punya setting tadi. Nampak dia sama macam aku save semua. Kita punya tajuk semua apa semua ada kat sini dah. So yang kita letak tadi ada kat sini. Contohlah ayat ni ambil daripada source ni. Ayat bawah ni pun daripada source yang sama dan kita nak buat citation yang sama. So kita insert je. Mana kita cari tadi kita letak je. So dia akan keluar. Ni bentuk APA lah. Kalau APA boleh tukar je kat sini APA. Dia ada format yang berbeza lah, tapi cara dia isi semua sama je, tak ada beza. So dekat page yang kita nak letak reference ni kat sini kan, buat baru taklah kat sini lah, kita insert je bibliografi ni, kita letak je, ambil lah mana yang kita nak ni kan. So kita keluar macam ni, dia akan keluar. Betul-betul kalau balik dia punya apa, dia punya justify ke, dia punya spacing 1.5 ke apa ke, benda tu edit sendiri lah. Apa jadi macam ni, kita pergi bawah. So kita masukkan tadi secara manual. Kalau Mendeley tu aku cakap dia masuk secara auto lah, so lagi senang lah. Kalau rajin isi manual satu-satu pakai nak buat, tak ada masalah tu. Aku betul buat. Okay ni. Untuk reference tu, dia akan siap-siap ikut alfabet ke macam A sampai Z ke? Tak ikut alfabet. Tapi kalau nak ikut alfabet, boleh juga sebenarnya. Tapi numbering dia terkacau lah kot. Aku tak pasti lah kalau numbering takut terkacau. Sebab kalau TPA kan 1, 2, 3 kan. Jadi dia memang akan ikut follow dia atas bawah, dia tak ikut alfabet. Tapi APA ikut alfabet lah. Kira lah. Alfabet lah. Berapa persen? Ikut alfabet lah. Betul. Betul ni nama. Tapi bukan alfabet ni, ikut nama orang lah. Ikut nama author. So settle lah masalah tu. Settle. Okay. Ada apa nak tanya? Apa je? Aku macam banyak benda tapi aku dah banyak lupa. So kalau ada apa-apa nak tanya je sekarang. Mendeley tu boleh plugin. Boleh je masuk. Macam aku punya ni, Mendeley aku masukkan dalam Word aku. Dia ada luar. Dia macam add-in lah, boleh masukkan dalam Word. Carilah Mendeley Word untuk Word forward macam tu aku ingat. Tako, nama dia tu boleh tulis tak nama Mac tu? Yang Mac tadi, yang kira-kira tadi tu. Apa? Yang mana? Yang matematik punya, yang kira-kira tu dia punya nama nak plug-in. Oh ni, dekat ni, Mac add-in ni kan. Aku tekan ni lah. Ni MyScript Mac Sample. MyScript Mac Sample ni Mac punya. Kalau Quillbot ni kena ada account lah. Quillbot ni boleh masuk tapi kena ada account premium. Lepas tu dekat store ni pandai lah cari. Banyak benda.
Beres. Banyak benda lah kat sini. Tapi kalau rajin nak try satu, try lah. Aku tak rajin nak try sini. Banyak je benda berguna kat sini. Kalau nak ni. Kita nak ajar spacing pula, aku lupa spacing. Spacing ni penting juga sebenarnya. Okay, padam dia ni. Okay, untuk spacing. Contoh ada dalam kalau utation punya ni dia ada contoh nampak 2.5, X ni tak tahu berapa nilai, tak kisahlah. 8 line, 2.5 contoh. Kalau macam UMKL aku dia bagi di sini. Dia bagi nilai terus. Dia bagi berapa? 107.75 point ataupun 38 mm. Dia bagi 8 line spacing. Ni berapa ni? Tak ada apa ni. Dia punya berapa lah. Spacing 8 line. Okay, macam nak buat 8 line ni? Okay. Dekat sini. Betul. Dekat tajuk pertama kita, atas sekali. Setting. Pergi dekat home ni. Pergi dekat paragraph. Pergi tekan bawah ni. Okay. Indentation ni untuk pergi jarakkan paragraph. Yang kita nak kat sini adalah spacing. Okay, spacing contoh kita nak before 2.5 cm contoh. 2.5 cm kita tulis je 2.5 cm. Juga spacing lah, juga spacing. Okay. Maksudnya jarak kat sini ke atas adalah 2.5 cm. Lepas tu dia nak ke bawah tak tahu berapa X. Kita aku ambil ini aku punya 8 dia nak 8 line lah. Okay. Bila 8 line single spacing, dia tulis single spacing. So kita pergi setting. Kat sini letak kosong. Kan kat sini. Okay, pergi bawah dulu. Ini kira 1. Baru kita setting baru. Letak kosong. Ambil single. Single spacing. Okay. Ni kira 1 tau. Ni dah 1. Kat sini yang kedua. Tekan je 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru tulis nama kat sini. Maksudnya position yang ni adalah pada yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak cukup 8. Ini terlebih macam tu lah. 8 spacing. Lepas tu nak ke bawah dia sama juga. Kau nak 8 ke apa. Okay, kalau tak nak buat step by step 1, 2, 3, ada satu cara. Okay, setting dia kat sini. Pergi ambil multiple, ambil 8. Sama je. Tapi jangan, ni ada terlebih kan. Okay, ke sini 8. Okay, sama je. Ambil single tapi tekan enter one by one ataupun kita setting terus spacing kita multiple ambil 8. So kita akan set up 8 line spacing. Apa tu? Single spacing. Kalau nak double spacing pun boleh ambil kat sini. Set up double spacing dan sebagainya lah. Apa itu lah. Lain-lain yang saya tak ada tu. Itu lah. Okay. Settle lah kot part-part yang penting. Ada apa nak tanya? Ada 30 orang lagi. Okay, apa yang nak betul-betul nak tahu untuk buat thesis ataupun apa-apa yang penting untuk makan sorok. Kadang aku lupa. Ada benda banyak ke aku nak terang. Tapi macam aku lupa benda tu. So kalau dia tak faham, ada nak tanya, boleh tanya sekarang. Nak tanya pakai suara pun boleh, nak tanya tulis pun boleh, tak ada masalah. Ada ke tak? Boleh ulang balik tak yang hyphen tadi? Macam mana nak buat? Appellation. Definition. Appellation tu ni contoh. Okay, ni page yang kita nak appellation tu.
Pergi dekat mana tadi? Layout. Tekan je Nation automatic. Tak apa manual lah, kalau rajin nak manual lah, auto je lah. So dia akan keluar, dia akan rapat sikit lah, tapi ada perkataan-perkataan yang macam ni lah. Dia terputus sebab dia punya sengkang ni lah. Tapi rasanya IEEE boleh kan pakai Nation kan Lokman? Tu lah baru nak tanya kau. Kita IEEE. Yakin je. Kalau buat technical report mungkin boleh kot. Tengok macam boleh. Boleh kot. Tapi tengok sini macam tak pakai. Sebab tak tahu nak guna. Maybe lah. Tengok media Aju punya lah kalau ni. Kita dia punya report. Ada ke tak? Kalau ada, nanti beritahu. Mungkin boleh lawarkan lagi, boleh rapat-rapatkan lagi kan. Kat sini je. Kalau nak manual pun boleh. Macam contoh kita tak nak semua perkataan. Tapi contoh ni jarak jauh sangat kat sini. So kita nak manual je. So definition manual. Perkataan mana yang kita nak. Tapi dia ni lah bagi cadangan lah kat mana. Kalau rasa tak payah kita know je lah. Perkataan yang perlu kat sini kita letak. Macam tu je. Tapi aku auto je lah kan. Buat aku nak pergi satu-satu pula. Okay. Ada problem-problem yang tak solve ke? Kadang banyak je tanya aku, PM aku, DM lah macam-macam kat Twitter semua banyak tanya. So ni peluang nak tanya terus direct. Aku banyak je masa sebenarnya. Kalau aku nak extend pun boleh, tak ada masalah. Caption kat gambar je. Okay, ni gambar ni. Ya, baik apa yang ada chapter kan? Mana tadi lah? Ni. Okay, contoh kat gambar ni. Okay, gambar ni. Kita right click dia. Insert caption. Ataupun dekat reference tu ada sebenarnya. Kita tekan gambar ni, insert caption kat sini. Sama je. So, kita right click dia. Insert caption. So, kat sini. Kita ambil figure tau. Untuk gambar ambil figure. Untuk table ambil table. So ambil table. Pastikan kalau dah buat listing dengan cantik. Kita tak ada masalah pun untuk chapter. So boleh include chapter kat sini. Akan jadi keluar 2.1 kat sini. Pilihlah nama dia apa-apa. Okey je. So dia keluar nama kat sini. Macam tu je. Senang je. Tak ada masalah pun. Formula tak tunjuk formula. Apa? Formula? Equation untuk equation pula, caption for equation. Tak tahu. Aku tak pernah train, tak pernah buat pun untuk equation. Oh, aku lupa nak ajar tab lah. Okay, nak buat dekat header. Dekat header tu, double click je dekat header. Nampak? Double click kat header. Itu insert gambar. Insert picture. So gambar ni akan masuk dekat kita punya header lah. Sebab dia tak boleh gerak, so kita tukarlah dia punya wrapping dia. In front of tag In front of tag kita boleh bawa dia suka hati. So kita boleh lah letak kat sini. Kalau kita nak contoh kan, contoh. Kita nak buat dekat front page je. Page yang sebelah kita tak nak. So kita boleh buat section break kat sini. Contoh aku padam balik. Okay, kita buat section break kat sini. Insert section break. Insert pula kita layout dekat page yang ni. Kita tambah section break. Aku tak tahu page tu problem tu ya. Tak tahu macam mana nak settle dia. Sebenarnya nak powerkan dia. Orang macam aku pun tak tahu nak settle dia benda sini. Siapa tahu? Boleh ajak. Nak tarik kotak ni ke bawah. Aku insert ni lah. Insert power TV. Tak ada lah. Betul lah. Okay, kita ada cover page. Okay, kita tambah satu section break kat sini. Next page.
Okay, bila ada section break ni, kita ada section break satu kat sini. Jangan ambil different. Tak syak. Okay. Kita ada section satu kat sini, section 2 kat sini. So, same as previous ni, kita potong. Dekat ni, kita jangan link. So dekat page yang pertama ni, kita boleh insert gambar. Yang mana dekat muka depan je ada. Tu lah, kita letak gambar. Custom wrapping dia ni, info tag. So kita boleh bawa ke mana-mana yang suka. Dia nak besar ke macam mana pun, suka lah. Nampak dekat page ni je ada. Dekat page kedua, page ketiga semua ni tak ada. So bila kita tutup, dia ada kat sini. So kita nak buat background untuk page yang kedua ni kan, dan page yang seterusnya. Kita boleh je letak kat sini. Kita gambar. Kita buka dari sini. Kita kat sini kan. So page yang ni dengan page yang lain-lain ni semua ada. Macam tu je. Aku lupa nak ajar satu benda lah. Ramai lagi 27 orang. Okay, aku nak ajar satu benda penting juga, iaitu buat tab. Contohnya aku tunjuk dalam macam ni kan. Macam mana kalau nak buat tulis nama ni, pergi ke sana ni dengan susunan yang lawa. Maksudnya tak sengit lah. Contoh aku punya uni punya ni kan. Nampak benda ni, dia ada tab kat sini sebenarnya. Nampak dia punya line ni semua sama je. Yang ni aku ada buat thread dalam Twitter. Okay, cara nak buat dia, contoh kat sini. Okay, dia ada beza kat sini. Yang kalau macam ni bentuk L, dia akan tulis ke sana, ke kanan. Kalau tengah, dia akan follow dari tengah. Kalau ke sana, dia ke kiri. So ni kalau ada decimal, ni kalau ada nak buat line. Ini tak ada apa. Okay, contoh aku letak L, letak satu L kat sini. Contoh kita tulis apa-apa kat sini. Contoh lah, kita nak buat page number ke, ataupun kita nak tulis apa-apa. Contoh nak tulis signature kan. Lepas tu nak buat dot tu kat sana. Kita letak satu kat sini tadi. Kita ambil L, kita tekan je kat sini. Tekan tab dekat keyboard, dia akan pergi ke sana. Nampak dia ada ni. So kita boleh letak titik ke apa kan. Lepas tu tekan enter, dia akan ke bawah. Lepas tu betul name. Contoh kan. Kita tekan tab. Boleh lah. Nampak dia sebaris dengan yang atas. Okay, contoh kita nak buat ke kiri. Kita ambil yang ni, kita letak je. Kita buang lah, tak pakai lah. So kita boleh apa-apa, kita pergi tekan tab, dia akan ke sini. Kalau ke sana lah. So, kalau nak buang, kita tarik je. Untuk dari tengah pula kan. Terus tulis, tekan tab. Lupa nak letak pula. Letak kat sini. Tekan je tab. So dia akan keluar dari tengah. Macam tu. Satu lagi untuk nombor yang ada titik perpuluhan macam ni. Ya, silap kan. Okay, ni kalau nak buat line, ambil yang ni, yang dia satu line je. So tekan kat sini, dia akan keluar line. Okay. So macam titik perpuluhan lah contoh kan. Aku letak satu kat sini. Kita pilih apa? Tekan tab. Ni nombor tau, nombor dengan titik perpuluhan. Dia akan follow titik perpuluhan. Kat situ nampak. So kita buat apa? Tab. Nampak yang line ni tadi, yang aku letak ni, dia akan, bila kita tekan enter, dia akan ke bawah, ke bawah, ke bawah. Macam ni tu dia akan follow titik perpuluhan kita. Tapi nombor ni saya ingat lah, aku tak suka macam ni, aku suka yang ke kanan. Macam ni. Macam tu lah. Settle tab. Line break dengan paragraph break aku dah terang detail lah. Dah tadi. Tapi tak detail, ke detail juga. Okay, cara nak get kalau justify. Aku rasa aku dah terang semua dah tadi.
Salah satu nak bila kita justify kalau ada gap-gap yang banyak, salah satu adalah dengan buat hibernation yang tunjuk tadi, hibernation. Lepas tu buat setting yang line last ni. Kalau contoh macam kita ada letak macam mana? Okay. Contoh kita ada buat paragraph break kat sini. Bukan line break. Dia beza line break. Paragraph break kita tekan enter saja. Line break kita tekan shift enter. Bila kita tekan shift enter, contoh paragraph break kita tekan enter, dia akan ke bawah macam ni. Dia jarak dia satu paragraph. Tapi line break shift enter dia akan pergi bawah dia je. Dia pergi bawah line dia, bawah dia betul. Tapi biasanya bila buat line break dia akan ada punca macam ni. Bila justify dia akan jarak yang macam jauh-jauh. So nak settlekan benda ni, pergi dekat file, option, advance ni. Di bawah sekali cari yang ni. Don't expand character space when with shift return. Okay. Dia akan dapat balik. Okay, ni salah satu cara untuk hilangkan gap. Kalau nak yang aku buat tadi, contoh nak buat nama kat front page ke apa kan, nak ada yang tab-tab tu kan, macam nak buat ID number lah contoh, tulis nama nak ID number kan, tapi nak susun lawa tu lah, cara dia isi tab tu lah. Dah tadi 40 orang lebih, ni tinggal 25 dah. Ramai dah keluar. Tunjuk balik, boleh, tak ada masalah. Ni nampak cara dia, kita tukar-tukar kat sini, kat tepi ni kita pilih yang mana kita nak. Contoh ni ke kanan, contoh kat bawah ni kita nak line ni kita tak nak, kita buang balik. Okay. Kita nak dia ke kanan, contoh kita pilih dia yang ke kanan, kita letak je kat sini, letak je kat mana yang kita nak lah. Kita tulis, kita nak ke sana, kita tekan tab di keyboard kita, dia akan ke sana. Macam tu je. Arrow tu memang ada. Tak, tu aku buka ni. Okay. Faham? Kalau macam yang ke kiri tu boleh je. Yang ni dah di tengah, nampak? Ke tengah macam ni. Kalau ke kiri yang macam ni. Kalau ada dot macam ni. Ni ada line. Yang ni tak ada. Okey, satu lagi. Aku lupa dah benda-benda penting macam ni. Ya Allah. Okey. Apa beza antara tiga benda ni? Okey, beza dia yang atas ni untuk control line atas saja. Kalau ke kiri je boleh tukar, ambil yang ke sebab ada benda tepi ni, tak ada kan? Tak ada apa. Benda ni tukarlah, nak ke kanan ke kiri ke, tukar-tukar kat sini. Baru kita letak. Okey, benda tiga ni dia ada beza tau. Kalau yang atas ni untuk control line atas saja. Ni boleh control indent dia, indentation dia. Kalau nak ni 2 cm, ambil lah macam ni. Kita setup dulu. Kalau nak buat hanging punya style, kita ambil yang tengah. Yang tengah ni dia akan control yang bawah je. Tak kena lah tu. Ambil yang tengah lah. Nampak? Kita boleh buat hanging lah. Hanging punya style. Ini untuk depan, untuk belakang. Tapi untuk yang bawah sekali, yang ketiga ni, kita boleh control semua. Ini beza dia. Kadang orang tak kerti pakai, rugi lah. Kadang boleh je. Teralih kan. Teralih tak betul-betul pun. Tarik-tarik betul lah, salah. Tu lah kunci dia. Tak tahu function tiga-tiga ni. Faham Ada yang tak faham? Aku tak ambil gambar lagi lah kelas hari ni. Ambil gambar lah sikit. Settle. Ada apa lagi? Aku rasa dah settle dah semua benda yang penting. Tapi aku rasa ada benda yang tertinggal. Aku tak tahu benda apa yang tertinggal. So kalau ada apa-apa nak tanya, silakan tanya. Nak
buat report ke apa, benda rasa tak faham ke, nak buat listing tadi tak faham. Listing tu rasa kalau ada apa-apa tak faham nanti boleh tanya lagi lah dalam Telegram ke, nak DM dekat, nak Kira DM kau, dekat. kira kau buat calculation kan? Perkiraan kan? Ah, Calculation. calculation. Kalau kau buat calculation kan, kau kan tepi tu kan mesti ada 2.1 macam based on equation 2 bla bla bla. Tahu. Yang tu Tak tahu macam mana nak buat. yang tak tahu dia. Ah, Yang tu kalau macam tu kau buat macam mana? aku rasa pakai tab juga. Okay. Aku rasa ada cara nanti aku try cari. Aku rasa sebab aku tak ada equation dalam aku punya report. Aku tak isi. Okay. Nanti aku cari. So, yang lain-lain ada nak tanya. Tolong ambil gambar kita punya program malam ni. Promote kat Twitter, tag aku sekali, aku detik balik. Tolong ajak member-member yang nak belajar full. Rasa banyak manfaat yang aku ajar ni. Banyak benda-benda yang penting nak basic dalam Marcus Word. Dia punya cara nak tulis report, buat listing tadi. Aku rasa benda tu penting je. So kalau share kat member, you tak pun boleh bukan promote lah. Promote kat SRC ke, NTP ke, beritahu kalau nak buat kelas dengan diorang pun aku boleh je accept untuk program university kan, nak ajar benda-benda ni aku boleh ajar, tak ada masalah. Kalau nak ajak member lagi boleh, nanti aku buat kelas lagi. Sebab nanti aku akan buat ajar cara design resume tau. Contoh macam aku buat resume. Resume tu aku macam design bodoh-bodoh sebenarnya, tapi macam okey nak lawa kan. Ni resume yang aku design sendiri pakai Microsoft Word je. Dia kantai lah pula. Dia kantai nombor lah. Ni macam ni macam nak isi benda-benda ni, macam nak set up apa dia punya header footer, macam nak buat line ni ke, macam nak buat table dalam ni, nak susun semua ni, aku boleh basic je benda ni, senang je. Aku boleh ajar je, tak ada masalah pun. Kalau nak belajar ni boleh je duduk dalam grup Telegram tu, nanti aku beritahu lah bila nak buat kelas untuk resume tu. Ada apa soalan ni nak tanya? Aku free je ni. Ada yang tak faham lagi, banyak aku ajar ni. Ada yang aku lupa kan, banyak ke benda nak ajar kan, macam tak ingat benda tu. Samik, kau nak join kat ke Samik Telegram? Nantilah aku hantar link kat kau. Lepas tu tolong ni tolong aku punya, tolong ni kerana aku tak tahu lah. Tolong subscribe channel YouTube R339. Aku banyak lah buat video-video semua, tapi 2-3 minggu dah aku tak buat dah sebab sibuk pula dengan 5P aku, so aku tak buat video. Tapi aku rajin buat kelas, so aku untung lah dapat join kelas ni sebab aku ajar detail benda-benda ni. Sebab aku nak record aku malas. So boleh subscribe, boleh promote dekat Twitter, promote YouTube, boleh promote kelas aku ni. Aku buat free je, tak minta bayaran pun. Mana-mana yang siapa nak join boleh je. Nak promote dekat lecturer ke, nak promote dekat kawan-kawan ke, bagi je link Google Form tu dia masuk. Nanti aku masuk. Nazmi Rudi ada nama kat atas. Thank you subscribe. Okay, kalau tak ada apa soalan dah, tak ada apa, boleh tanya dekat Telegram lah nanti kalau ada apa-apa nak tanya lagi. So kita habiskan kat sini lah kot, insyaAllah. Tak ada apa, boleh stop record. Nanti kita akhirkan majlis dengan tasbih kafarah, suatu as, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah apa yang baik mungkin dari Allah Ta'ala lah, apa yang buruk mungkin dari saya sendiri yang tak pandai nak cakap pun. Ya Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Kita kita cubalah
Belajar-belajar lagi. Ajaklah member-member lagi ya, insyaAllah. Tapi nak live tu boleh live. Aku stay kejap kat sini. Tolong promote ya tu. Boleh keep improving insyaAllah. Boleh lagi. Sebab aku pun tak, ni pun kali kedua baru buat kelas. So, yang lain-lain tu yang mana nak support tu tolonglah support. Boleh ajak member-member lagi insyaAllah. Nak tournament apa pula? Tak masuk tournament dah. MPL dah habis dah. Okay, tolonglah promote please lah. Aku sebab aku buat kelas free je, aku minta korang promote tu lah. Kalau benda berbayar aku tak adalah nak korang suruh korang promote sangat. Aku promote sendiri lah kalau berbayar. Dan buat benda-benda free yang minta korang tolong promote-promote kan insyaAllah. Biar ramaikan lagi. Boleh 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 masuk kat Twitter, tag aku. Aku nak live dulu, aku live sikit. Terima kasih Atika, tolong pinjamkan account, tolong record, tolong nanti share link dekat aku share link dekat aku, lepas tu share terus kat group pun tak apa, tak ada masalah pun. Atika tolong Atika tolong insyaAllah. Aku nak live boleh live. Apa kalau ada apa-apa nak tanya lagi boleh tanya dekat group lah. Okay, terima kasih yang join. Kenapa ada orang lagi ni? Hamzah, ada lagi 2-3 orang. Terima kasih ya semua. Thank you. Thank you bro, join. Boleh promote itu? Right. Boleh live. Biar aku last. Live je. Okay, thank you. Boleh.
Uish.